Pelancongan budaya wilayah Serantau di Negeri di Atas Awan, Toraja Utara, Indonesia. GP025, saya Desi Diana Banji akan menerangkan tentang tarif, konsep, dan ciri-ciri produk pelancongan di kawasan tersebut. Saya Sparina binti Mojais menerangkan isu berkaitan tarikan pelancongan di Toraja Utara. Bersama saya Nur Ain binti Soraji. Saya, Rahatiza Jerawan, akan mengulas mengenai masalah pelancongan di Toraja, Indonesia. Dan saya, Tai Cizek, akan menjelaskan langkah-langkah yang boleh menarik pelancong untuk melancong ke Negeri Atas Awan, Toraja Utara, Indonesia. Oke, baiklah, saya Desi Diana Banji akan menerangkan tentang takrif, konsep, dan ciri pelancongan di Negeri di Atas Awan, Toraja Utara, Indonesia. Konsep pelancongan budaya. Pelancongan budaya menurut Melanie L. Smith adalah dilihat daripada dua sudut. Yang pertama adalah kecenderungan para pelawat untuk pergi ke sesuatu destinasi kerana didorong oleh faktor budaya dan aktiviti yang dilakukan mereka di sesebuah destinasi. Yang kedua, pelancongan budaya adalah himpunan produk yang diklasifikasikan sebagai budaya yang ditawarkan di sesebuah destinasi. Yang seterusnya adalah konsep wilayah serantau. Wilayah serantau merujuk kepada wilayah yang berada dalam satu rantau yang melewati beberapa buah negara pesisir pantai yang berhampiran seperti Malaysia dan negara-negara di Asia Tenggara. Kampung Lolai terletak sekitar 20 km dari Ratempau, kampung yang dijuluki dengan nama Negeri di Atas Awan. Disebut sedemikian kerana puncaknya terletak pada ketinggian 1,300 meter dari atas laut. Bagi pelancong yang ingin menikmati percutian di kawasan tinggi serta dipenuhi awan, Kampung Lolai adalah yang paling sesuai untuk dikunjungi. Ciri-ciri produk pelancongan di Negeri di Atas Awan, Toraja Utara, Indonesia. Yang pertama adalah keindahan alam semula jadi yang terletak di Kampung Lolai, Negeri di Atas Awan. Berada di puncak Lolai dengan penyebaran awan yang terlihat rendah daripada puncak akan menyebabkan kita terasa seperti berada di sebuah negeri di atas awan. Sekumpulan awan putih yang dihiasi cahaya matahari di sebalik awan menimbulkan pemandangan yang indah. Ciri-ciri produk pelancongan yang seterusnya adalah budaya semua Toraja, iaitu termasuklah Rampu Solo, yang merupakan upacara pemakaman yang akan berusia tinggi. Kemeriahan dan kepelbagaian ritual adat yang ditampilkan dalam tradisi ini merupakan ciri-ciri yang menjadi daya utama pelancong. Budaya tradisi suku Toraja di Negeri di Atas Awan yang seterusnya adalah Manene, iaitu pergantian pakaian jasad wanita untuk pemakaman. Di samping itu, ciri-ciri produk pelancongan yang terdapat di Kampung Lolai, Negeri di Atas Awan adalah kepelbagaian dari segi tarian mereka, iaitu tarian Babone, tarian Mandanda, tarian Mandanda, tarian Memandang, tarian Karadin, tarian Pabelu, tarian Bulan Daun, tarian Manibong, tarian Koda, tarian Pabonsa, dan tarian Makia. Oke, sekian saja itu dari saya. Bagaimana pula dengan tarikan di Toraja Utara? Berikut adalah merupakan tarikan pelancongan yang terdapat di Toraja Utara. Antaranya adalah kawasan perumahan dan perhotelan yang mengekalkan keunikan tradisional seperti Tengkonan. Tengkonan ini merupakan tempat berehat ataupun mengawal kerajaan Sengkala pada zaman dahulu dan pada zaman kini adalah sebagai museum. Tengkonan ini juga merupakan antara bulu yang terdapat di bumbung ataupun hilltop
dan juga menghiasi dinding-dinding tersebut adalah tanduk kerbau. Isian kedua adalah batu kapur terbesar di dunia. Pegunungan di Toraja adalah berjenis basalt dan juga batuan kapur. Batuan kapur yang terdapat di Toraja berketinggian 442 meter. Batu kapur di Tanah Toraja dikenali sebagai Kabupaten Tanah Toraja yang mempunyai 12 buah gunung karas, 1 tasik, dan juga mempunyai 1 mata air. Ia adalah Masjid Agung Parepare. Masjid Parepare ini merupakan masjid terbesar di Toraja dan telah dibina sejak tahun 2010. Masjid ini juga mengekalkan seni bina yang unik. Yesus tersebut merupakan patung Yesus yang tertinggi di dunia dan mempunyai ketinggian 45 meter yang mengalahkan patung Yesus Rio de Janeiro di Brazil. Patung ini juga terkenal karena terletak di kawasan perbukitan dan mempunyai alam sekitar yang kehijauan. Penanaman mayat yang unik seperti menanam mayat di pokok, dibawa ke gunung dan juga diletakkan di dalam gua adalah penanaman mayat yang unik menjadi tarikan utama pelancong untuk datang ke Toraja bagi merasakan suasana pengalaman itu sendiri. Seterusnya, tarikan pelancongan di Toraja Utara yaitu kawasan perkuburan yang unik. Yang pertama adalah Kuburan Batu Londa. Kuburan Batu Londa terletak di Desa Sendan Uai yang merupakan salah satu tempat perkuburan di Tanah Toraja. Londa dikenali sebagai tempat keagamaan. Kebanyakan orang yang datang untuk berdoa kepada para arwah yang dikuburkan di sana. Londa ini merupakan tempat yang strategik dan mudah dikunjungi disebabkan jaraknya dari Bandar Toraja dalam 6 km. Londa ini terbagi kepada 2 bahagian yaitu luaran dan dalaman gua. Bahagian luaran hanya terdapat susunan keranda serta keranda kuno yang digantung di dinding gua. Manakala bahagian dalam gua lebih mencabar dan seram disebabkan ratusan tengkorak dan ribuan tulang belulang manusia disimpan di segenap sudut gua. Yang kedua adalah Kuburan Batu Lemo. Kuburan ini terletak di Desa Lemo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Lemo ini dibentuk secara langsung pada dinding bukit dan pada awalnya khusus hanya bagi bangsawan Toraja. Memasuki kawasan Lemo, pengunjung akan menyaksikan tebing kars yang berlubang. Terdapat lebih 70 lubang yang berisi peti jenazah. Di sekitarnya terdapat patung yang disemayamkan di tebing tersebut. Patung tersebut adalah lambang kedudukan sosial, status, dan peranan mereka semasa hidup. Bukan itu sahaja, upacara kematian Rambu Solo merupakan upacara yang termahal. Hal ini disebabkan upacara Rambu Solo sangat penting dan kosnya yang sangat tinggi. Orang Toraja percaya bahwa ketika seseorang mati dan belum diupacarakan secara Rambu Solo, ianya sedang sakit dan dilayan seperti orang yang masih hidup, seperti diberi makan dan minum serta dibawa bercerita. Rambu Solo diadakan untuk menghormati yang meninggal dan mengantarkan arwahnya menuju alam roh. Status sosial dapat dilihat dari jumlah haiwan yang dikorbankan. Semakin banyak jumlah kerbau yang disembelih, maka status sosialnya semakin tinggi. Bagi masyarakat Tanah Toraja, kerbau yang dikorbankan akan menghantar arwah cepat menuju keabadian di Puya. Sebab itu, kos upacara kematian ini sangat tinggi disebabkan harga bagi seekor kerbau mencecah ribuan ringgit. Acara ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu yang pertama dilakukan di halaman rumah dan yang kedua dilaksanakan di lapangan yang besar. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, semakin tinggi kos upacara kematian tersebut. Selanjutnya, tarikan Pasar Bolo. Hal ini disebabkan kedudukan pasar ini sangat strategik dan mudah dikunjungi, kira-kira 10 menit dari kota Rantepo. Pasar Bolo ini dibuka pada setiap hari bermula jam 7 pagi hingga 6 petang, tetapi ada 1 hari dalam seminggu itu dinamakan Hari Pasaran. Hari Pasaran tersebut akan ada kerbau yang banyak dengan berbagai jenis. Pasar tradisional ini digelar sebagai pasar kerbau terbesar sedunia disebabkan jumlah kerbau yang paling sedikit adalah 500 ekor yang dijual belikan dalam pasar tersebut. Sekali tarikan pelancongan di Tanah Toraja adalah Kampung Lolai. Kampung Lolai ini ditemukan ketika melakukan pemunggaran tongkonan. Jarak Kampung Lolai dari ibu negeri Kabupaten Toraja Utara Rantepo dalam 20 km. Kampung ini digelar negeri atas awan disebabkan lokasinya berada di ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Kampung Lolai dipenuhi dengan hamparan awan dengan pemandangan yang cantik sekaligus dapat menikmati matahari terbit di pagi hari. Keindahan alam Kampung Lolai dapat dinikmati oleh pengunjung yang datang dengan melihat gumpalan awan putih yang mempesonakan sambil duduk di rumah adat Toraja, tongkonan, dan menikmati kopi khas Toraja. Panoramanya dijamin boleh membuatkan pikiran segar kembali. Sekian saja daripada kami mengenai tarikan pelancongan di Tanah Toraja Utara. Seterusnya bagaimana pula dengan masalah pelancongan?
Di sebalik kepelbagaian tarikan pelancongan, terdapat juga masalah-masalah tertentu yang kita tidak ketahui. Untuk mengetahui apa masalah itu, mari kita saksikan bingkisan tersebut. Toraja Indonesia sememangnya terkenal dengan tempat-tempat pelancongan yang amat menarik. Namun, tahukah anda bahawa tanpa kita sedari, terdapat juga masalah yang timbul dalam aktiviti pelancongan ini? Kesesakan pelancong merupakan antara masalah yang kerap kali berlaku. Negeri atas awan Toraja ini biasanya akan menerima sehingga mencecah ribuan orang, terutamanya pada hujung minggu. Kesannya, ada juga pelancong yang tidak sanggup dan terpaksa berpatah balik kerana kesesakan dan kepadatan pelancong. Jalan raya yang sempit dan berlobak juga merupakan salah satu masalah yang tidak asing lagi di negeri atas awan ini. Untuk muka bumi yang memiliki pukau telah menyebarkan proses penggunaan jalan raya yang lebih luas, mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Impaknya pengunjung akan merasa sukar dan lewat untuk sampai ke destinasi. Isu kurangnya makanan halal turut menjadi perhatian dalam masalah pelancongan di Tanah Toraja ini. Isu ini merupakan masalah yang sangat penting dan bermakna untuk pelancong yang beragama Islam. Seperti yang kita tahu, Toraja terkenal dengan budaya yang berbeza dengan agama Islam. Merupakan luar haiwan laut terbesar di Indonesia dan penduduknya majoriti menganut agama Kristian, telah menyebabkan penjualan makanan halal adalah amat sukar untuk ditemukan. Walaupun begitu, masih ada juga kedai-kedai makan yang menawarkan makanan halal, namun ianya harus dipastikan kehalalannya kepada pemilik kedai terlebih dahulu. Sekian saja dari saya, Nurhatiza Jeroman. Kita beralih ke segmen seterusnya. Dan saya, Tai Cizek, akan menjelaskan langkah-langkah yang boleh menarik pelancong untuk melancong ke negeri atas awan Toraja Utara, Indonesia. Antara langkah-langkah yang boleh menarik para pelancong untuk melancong di negeri atas awan Toraja Utara, Indonesia ini adalah memantapkan lagi infrastruktur dan fasiliti. Tidak ada sektor pelancongan yang berjaya tanpa infrastruktur yang mencukupi. Infrastruktur boleh dikatakan tonggak utama untuk mencapai tujuan pelancongan lestari. Hal ini kerana keadaan pada masa kini negeri atas awan Toraja Utara Indonesia ini mempunyai masalah perhubungan jalan raya, iaitu sempit dan berlopak. Maka dengan memantapkan infrastruktur ke arah yang lebih baik, ia akan membuat pelancong merasa lebih selesa. Sebagai contoh, infrastruktur dan fasiliti yang penting seperti kemudahan jalan raya, sistem pengangkutan, tempat-tempat penginapan yang mencukupi, dan sebagainya perlu disediakan kepada para pelancong. Dengan adanya kemudahan prasarana yang lengkap serta selesa ini akan menggalakkan lagi para pelancong untuk mengunjungi negeri atas awan Toraja Utara Indonesia. Ini adalah kerana ia akan membolehkan para pelancong untuk bergerak serta sampai ke destinasi yang hendak dituju. Langkah seterusnya adalah menggunakan internet dengan tujuan mempromosikan keunikan budaya Toraja Utara. Pada masa ini, internet adalah tulang belakang yang baru untuk mempromosikan pelancongan budaya. Pengurus mesti mempunyai laman web yang khas untuk menceritakan keunikan budaya Toraja Utara dan keindahan alam yang ada di negeri atas awan ini. Hal ini kerana laman web ini adalah salah satu rujukan utama pelancong dalam dan luar negara sebelum memilih destinasi pelancongan. Secara langsung dengan laman web di internet ini akan dapat menarik minat para pelancong untuk melancong di negeri atas awan Toraja Utara Indonesia ini. Selain itu, langkah yang boleh dilakukan untuk menarik kedatangan pelancong adalah meningkatkan taraf keselamatan pelancong. Hal ini perlu dititik beratkan untuk menjamin kepuasan dan kesejahteraan pelancong semasa di negeri atas awan Toraja Utara ini. Hal ini disebabkan kita tidak seharusnya lupa dengan gelagat segelintir masyarakat yang kadang lupa diri dan suka mengambil
kecepatan ke atas pelancong. Oleh itu, unit keselamatan pelancong perlu ditubuhkan untuk memastikan keadaan sentiasa selamat. Kesimpulannya, negeri atas awan, Toraja Utara adalah tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Terdapat berbagai tarikan dan keindahan yang dapat diterokai dengan orang yang tersayang. Khazanah seperti ini seharusnya dijaga baik-baik dan diketahui oleh semua pihak. Keunikan yang tersendiri sudah pasti akan menjamin kenangan ataupun pengalaman yang terindah semasa melancong ke sini. Sekian dari grup 025.